dah 12.10 kan, jadi kita start. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Boleh dengar saya? Boleh. Terima kasih Fairuz. Okey. Okey, sebelum kita mulakan kelas hari ini, kita mulakan dengan bacaan doa dululah. Okey, boleh tak saya nak minta ketua kelas bacakan doa? Naim boleh? Naim pula. Aiman silap. Aiman boleh bacakan doa, Aiman? Aiman. Aiman ada ke? Aiman ada? Ya. Aiman boleh tolong bacakan doa, Aiman? Okey, boleh. Okay, Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, terima kasih Aiman. Okey, semoga dengan bacaan doa tu, ilmu yang kita pelajari hari ini diberkatilah. Okey, sebelum tu saya nak tanyalah, semua sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Okey, yang lain sihat. Fairuz cakap yang sihat, yang lain tak sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, bagus. So bagus kan? Sihat hari ni. Okey. Okey, jadi sebelum kita nak masuk ke topik kita kan, untuk hari ni kan macam saya cakap minggu lepas, hari ni kita akan masuk topik baru kan, topik terakhir untuk tingkatan 4, iaitu topik yang keempat, bab yang keempat. Okey, sebelum kita nak masuk topik yang baru kan, kita buatlah revision sikit ataupun kita ulang kaji sikit lah berkaitan dengan topik yang ketiga, yang kita tamatkan pada minggu lepas kan. Okey, siapa ingat lagi apa je yang kita belajar masuk? Apa je? Okay, apa je kita belajar? Okay, contoh kita belajar pasal bank kan, wang, lagi kita belajar pasal apa lagi? Pelaburan. Okay, bagus, pelaburan. Lagi? Apa lagi? Pelaburan je, banyak lagi kan kita belajar. Apa lagi? Belanjawan peribadi. Lagi? SIM. Strategi simpanan. Okey, betul Safia. Okey, pandai. Okey, strategi simpanan. Okey, kita belajar kehendak keperluan. Okey, cara pembayaran. Banyak kan? Itu semua berkaitan dengan wang, bank dan pendapatan individu. Okey, untuk ketiga, jadi minggu ni kita akan masuk bab yang keempat. Untuk yang pertama tu, okey, sebelum tu, okey, bagi saya share slide dulu ya. Okey, boleh nampak tak slide saya? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan topik 4.1.1 iaitu pengeluaran. Sebelum tu, apa itu pengeluaran? Apa perkara pertama yang kamu terbayang? Apa perkara pertama? Apa je pengeluaran? Kalian tahu tak?
Hasil ekonomi. Okey, hasil ekonomi. Okey, lagi? Okey. Okey, tak apa. Mungkin mungkin ada sekejap ah. Okey. Okey. Mungkin ada yang kata, okey, Aiman kata hasil ekonomi kan. Okey. Tak apa, tengok dulu video ni. Kita nak tahu apa itu pengeluaran. Okey, kita tengok dulu video. Okey, kita nak pi satu sekejap. Kita nak pergi sebuah kilang. Okey, kita akan pergi sama cikgu dan kamu pergi ke sebuah kilang. Kita tengok video ni dulu, okey? Kalau tak dengar ke apa ke beritahu tau. Okey, boleh nampak tak? Semua boleh nampak? Nampak. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok dulu video ni. Okey, ini saya nak bawa kamu pergi kilang buat roti. Okey, kita cuba tengok. Sebelum memulai video ini, kami harap Anda subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari channel Mau Info.
Okey, kita dah tengok, kita dah pi dah kan kilang. Okey, kilang apa tadi kita pi tu? Kilang apa tu tadi? Kamu tengok Kilang tadi tu. roti. Kilang apa tu tadi? Okey, betul, kilang roti. Jadi dekat kilang tu kita tengok daripada awal. Okey, daripada ladang apa tadi? Siapa tahu? Kalau buat roti tu ladang apa tadi yang mula-mula tu? Ya? Okey, ladang gandum kan? Gandum nak buat tepung, lepas tu jadi roti. Itu ada peringkat-peringkat proses lah. Proses-proses tu yang kita nak belajar hari ni daripada firma yang mengeluarkan, input, output, semua tu yang kita akan belajar hari ni lah. Okey. Saya share sekali lagi slide kita. Alright. Okey, ni yang kita nampakkan slide saya. Nampak? Okey. Terima kasih. Okey, nampak. Okey, ni kita akan belajar lah untuk hari ni. Ada 5 perkara ni kita akan belajar. Yang pertama, firma. Firma tu apa kan? Kita nak tahu pengeluaran tu macam mana, input tu apa, output tu apa, dan jaga masa tu pula apa. Itu kita nak belajar 5 perkara ni lah hari ni untuk proses pengeluaran. Okey, kita tengok yang pertama, firma. Okey, firma ni dia terbahagi kepada sorry ya. Firma. Okey, firma adalah, okey, siapa nak tolong bacakan untuk saya firma ni apa benda? Siapa nak baca? Baca Saya je. baca. Tak ada apa pun. Okey, Fairuz. Unit ekonomi yang produktif sama ada organisasi atau unit pengeluaran yang merancang pengeluaran yang terhad untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okay, terima kasih Fairuz. Okey, firma ni adalah unit produktif lah. Sama ada firma ni boleh jadi organisasi ataupun unit pengeluaran. Okey, firma ni dia buat apa? Okey, dia merancang. Okey, kamu ingat kata kunci dia, firma ni merancang. Okey, dan menggabungkan faktor pengeluaran yang terhad untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey, mari kita tengok firma ni macam mana. Okey, firma ni kita ada dua bentuk ataupun jenis firma, iaitu yang pertama firma awam dan juga firma swasta. Okey, nampak ada dua ni kan, ada dua, firma awam dan juga firma swasta. Objektif firma awam dan apa objektif firma swasta. Bagi objektif ni untuk firma awam lain, untuk firma swasta lain. Okey, kita tengok objektif untuk firma awam. Objektif untuk firma awam, dia nak memaksimalkan kebajikan masyarakat. Okey, ini adalah objektif bagi firma awam. Bagi firma swasta pula, dia nak memaksimalkan keuntungan dan jualan. Okey, kalau swasta ni lebih kepada keuntungan. Mungkin ingat, kalau swasta ni dia nak maksimalkan keuntungan, kalau awam dia nak maksimalkan kebajikan masyarakat. Okey, peranan. Bagi peranan, firma awam dengan firma swasta ni sama. Okey, sama je peranan dia. Peranan dia untuk jadi pembekal barang dan perkhidmatan dan pengguna faktor pengeluar. Okey, firma adalah pengguna faktor pengeluar. Dia kena guna faktor-faktor ni untuk nak keluarkan output. Okey, saiz pula. Kita ada dua saiz, iaitu saiz kecil, iaitu kalau kamu nak tahu saiz kecil tu macam mana, dia adalah milikan tunggal. Kalau saiz besar ni syarikat berhad. Okey, syarikat yang besar lah kan. Okey, ni adalah contoh bagi firma awam. Okey, firma awam KWSP kan. Kita dah belajar sebelum ni KWSP. Lepas tu PN Pemodalan Nasional Berhad pun adalah firma awam. Okey, swasta pula. Swasta ni macam Asia ni kan, Asia ni dia syarikat penerbangan kan. Ni adalah firma awam. Firma swasta maksud saya. Firma swasta dan juga public bank. Ini contoh lah, banyak lagi lah sebenarnya firma contoh untuk firma awam dan firma swasta. Okey, boleh pause setakat tu? Boleh faham? Kalau kita nak bergerak ke slide seterusnya. Semua faham tak? Firma swasta dengan awam ni. Faham. Okey, faham. Okey. Tengok pengeluaran. Tadi
Makan sekarang pengeluaran pula. Okey, pengeluaran ni apa? Pengeluaran adalah proses menggabungkan faktor pengeluar. Okey, siapa ingat faktor pengeluar ada berapa? Faktor pengeluaran. Ada? Ingat lagi faktor pengeluaran. Okey, saya bagi hint ya. Faktor pengeluaran ada 4. Okey, apa 4 faktor pengeluaran tersebut? Kan lupa dah ni. Ni part awal-awal kita dah belajar kan faktor pengeluaran. Tanah, okey saya bagi contoh. Tanah lagi apa lagi 3? Modal. Okey, modal lagi, pandai. Lagi? Usahawan. Usahawan. Okey, bagus. Lagi yang last. Buruh. Okey, pandai. Okey, kita ada 4. Tanah, buruh, modal dan usahawan. Itu adalah faktor pengeluaran lah. Jadi dalam proses pengeluaran ni kita akan gabungkan keempat-empat ni lah. Tanah, buruh, modal dan usahawan. Okey. Dan seterusnya proses pengeluaran ni juga adalah proses mengubah bentuk input kepada output. Input tu apa, output tu apa. Sekejap lagi kita akan belajar jugalah. Kita akan tengok selepas ni. Okey, macam mana input, macam mana output kan. Yang ketiga, untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey, yang keempat adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Jadi proses pengeluaran ni kita kena ingat dia adalah satu bentuk proses menggabungkan faktor-faktor pengeluaran. Okey, nak menggunakan input untuk hasilkan output kan. Kita nak hasilkan barang dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, keperluan dan kehendak pun kita dah pernah belajar kan sebelum ni. Macam itulah. Bila kita dah tahu apa keperluan kehendak kita di topik sebelum ni, ini kita nak tahu lah macam mana proses pengeluaran barang keperluan dan kehendak kita tu. Okey. Seterusnya input. Okey, input ni apa pula? Okey, kita tengok input ni apa pula kan? Okey, input adalah faktor pengeluaran yang digunakan dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey, input ni digunakan dalam proses pengeluaran tadilah. Okey, kalau kamu ingat tadi saya cakap pengeluaran ni proses mengubah input untuk jadikan output. Jadi input ni adalah satu ataupun faktor pengeluaran yang digunakan dalam proses pengeluaran. Okey, input ni pula ada dua jenis. Apa tu? Input tetap dan juga input berubah. Okey. Okey, tengok yang pertama. Apa beza input tetap dengan input berubah ni kan? Mari kita tengok apa beza dia. Okey, beza input tetap dengan input berubah. Kalau input tetap ni kuantitinya tetap pada sebarang tingkat output. Maksudnya kat sini, okey, sekiranya output kamu output ni output ni contohnya macam barang lah, barang yang dihasilkan. Contohnya roti kan. Contohnya kita nak buat roti. Roti itu adalah output. Jadi input tetap ni merupakan input yang dia tak akan berubah. Kamu nak keluarkan 10 roti pun dia tetap macam tu. Kamu nak keluarkan 20 roti pun dia tetap macam tu. Macam tu. Contoh input tetap ni kan. Contoh input tetap ni contohnya macam mesin lah kan. Untuk sesebuah pengeluaran tu mungkin kamu rasa mesin tu input tetap kan. Jadi kalau kamu nak keluar 10 roti per guna satu mesin, 20 roti per guna satu mesin, jadi mesin tu adalah input tetap. Okey, kalau input berubah pula, kuantitinya berubah mengikut tingkat output. Maksudnya kat sini, okey, contoh macam kamu nak buat roti tadi kan, output kamu roti. Lepas tu macam mana kita nak tahu dia tu input berubah ke input tetap kan. Lepas tu kamu tengoklah, contohnya tepung. Tepung yang kamu gunakan tu kalau kamu nak buat 10 roti, kamu kena guna 5, contohlah kan. Kamu kena guna 5 kilo tepung contoh. Lepas tu kamu tengok lagi, bila kamu nak keluarkan 20 roti, kamu kena guna 10 kilo tepung. Maksudnya kat sini benda tu berubah mengikut berapa output kamu, berapa yang kamu nak keluarkan. Jadi kita akan kata tepung tu sebagai input berubah. Okey, boleh faham tak setakat tu? Saya lagi sangat. Okey kah? Okey kah? Semua faham? Okey.
Okey, teruskan lagi. Ni tengok apabila output. Okey, output ni macam saya cakap tadi, contohnya macam roti kan. Roti. Roti tu output. Jadi dekat sini apabila output tu meningkat. Okey, apabila output meningkat. Okey, kamu nak keluarkan roti 10 ke 20. Dia tetap, input tetap ni tetap tak berubah. Dia tetap macam tu. Kalau mesin tu ada 5, dia tetap ada 5. Kamu nak keluarkan 10 ke 20 ke, dia tetap ada 5. Okey, sekejap ada kawan kamu nak masuk. Okay, boleh nampak dah slide saya? Boleh nampak? Boleh. Nampak. Okey. Terima kasih. Okey. Apabila output meningkat, dia akan tetap. Tapi apabila output menurun pun dia tetap. Okey. Sebab apa? Sebab kita tengok dekat atas ni. Sebab dia tetap pada sebarang tingkat output. Tanya meningkat ke menurun ke, dia tetap je kat situ. Dia kalau ada 5 je dia. Okey. Bila output sifar, maksudnya bila kamu tak mengeluarkan apa-apa output. Okey, kamu kata bulan depan kamu tak mengeluarkan roti kan. Contoh, kamu buat roti. Minggu depan kamu tak mengeluarkan roti. Kerja sifar kan, maksud sifar dia tetap ada. Maksudnya kamu tak mengeluarkan bulan depan, bulan satu lagi tu pula baru kamu nak keluarkan. Takkanlah kamu nak pergi jual mesin kan, macam tu. Maksudnya kat sini dia tetap. Dia meningkat pun dia ada, menurun pun dia ada, tak keluarkan apa-apa output pun dia ada. Okey, tapi berbeza dengan input berubah. Okey, input berubah ni dia akan samalah dengan macam saya cakap tadi, dia akan berubah mengikut tingkat output. Maksudnya kat sini bila kamu nak keluarkan roti, input akan berubah ataupun dia akan bertambah. Okey, kalau kamu nak kurangkan pengeluaran kamu, dia akan berkurang. Kalau kamu tak keluarkan apa-apa pengeluaran ataupun kamu tak akan buat output pada bulan tersebut, maksudnya dia tak ada. Okey, macam tadi lah saya bagi contoh macam tepung kan. Tepung adalah input berubah. Jadi bila kamu nak tingkatkan pengeluaran roti kamu kena tambahlah tepung kan. Sebab kalau kamu tak tambah tak cukup lah. Betul tak? Betul tak? Betul ke tidak? Betul kan? Maksudnya bila pengeluaran kamu tu meningkat, kamu akan beli tepung banyak. Bila kamu rasa kamu pengeluaran permintaan terhadap roti kamu tu berkurang, tepung kamu pun kamu beli sikit je. Tapi bila kamu tak mau keluarkan apa-apa output pada bulan tersebut ataupun hari tersebut, jadi tak ada lah input berubah. Itu bezalah antara input tetap dengan input berubah. Okey. Input tetap hanya terdapat dalam jangka masa pendek. Okey, pengeluaran jangka masa pendek. Macam mana pula input berubah ni pula? Dalam pengeluaran jangka masa pendek dan panjang. Okey, dekat pendek ada kamu kata apa benda kan jangka masa pendek, apa jangka masa panjang, tak apa. Pasal kita akan tengok pula apa benda tu kan jangka. Okey, tengok kalau tetap dia ada, kamu kena ingat tahu kalau tetap ni dekat jangka masa pendek je. Kalau berubah tu dia ada dekat kedua-dua. Okey. Ni contohlah, contoh input tetap ni macam mesin-mesin. Contoh input berubah macam kat bawah ni adalah buruh pula input lah yang berubah. Okey, kita tengok kombinasi penggunaan input tetap dan input berubah. Okey, kalau kamu nak tengok benda ni pun ada dalam buku kamu lah. Kalau kamu nak tengok buku kamu, muka surat 209. Okey. Kita tengok contoh pengeluaran pakaian. Okey, macam mana kita nak tahu tu input tetap ke input berubah? Kat sini dia ada tulis, tak perlulah nak tahu ataupun kita tak perlu nak fikir kan. Okey, tengok. Pada output pakaian tu maksudnya tiada output dikeluarkan, maksudnya kosong input tetap. Okey, input tetap mesin jahit. Mesin jahit tetap ada 6. Okay, input berubah, buruh tak ada. Sebab apa? Sebab kita tak output. Jadi buruh pun tak ada. Kalau dekat sini. Okey, kamu kena ingat kan macam saya cakap tadi, ni kita belajar tadi. Kalau input tetap ni dia takkan terpengaruh pun oleh output yang terpengaruh dengan bilangan output ni. Okey, sebab itulah dekat sini dia tetap ada. Nampak? Dia tetap ada
kat sini je. So bila kita tingkatkan lagi, kita nak tingkatkan pengeluaran pakaian kita. Okey. Kita nak tingkatkan daripada 0 ke 500. Okey, kamu tengok input tetap ni tetap ada 6. Okey, maksudnya dia tak berubah. Dia tetap ada 6. Okey, untuk input berubah pula. Okey, daripada kosong buruh, daripada tak ada buruh, terus kita kena ambil 6 orang buruh. Tukang jahit kita kena gajikan 6 tukang jahit untuk jahit 500 unit pakaian. Itu nampak dia dah ada peningkatan. Nampak dah kat sini bila input berubah ataupun apabila output bertambah, input pun bertambah. Nampak selari tak dengan pernyataan tadi kan? Bila output bertambah, input berubah bertambah. Tapi apabila output bertambah, input tetap je dekat sini. 6. Okey, kita nak tambah lagi daripada 500 ke 1000. Nampak? Input tetap mesin jahit ni tetap 6. Yang bertambah adalah input berubah iaitu buruh. Okey, kita nak keluarkan 1000 unit pakaian, kita kena upah 10 orang. Lepas tu kita nak tambah lagi 2500. Okey, 16. Okey, ini adalah contoh lah. Contoh. Okey, kamu tengok dekat sini kan. Pengeluaran ni ada input tetap dan input berubah. Okey, saya nak tanya kamu kan. Berdasarkan yang tadi tu, kamu rasa pengeluaran pakaian ni jangka masa pendek ke jangka masa panjang? Kalau berdasarkan slide sebelum ni. Cuba nak cuba. Dia pendek ke dia jangka masa panjang? Sebab dia ada dua-dua input ni. Dia ada input tetap, dia ada input berubah. Kerana dia jangka masa pendek ke jangka masa panjang? Siapa nak? Tak apa, salah tak apa. Lagi sebab kita tak belajar lagi kan, input tetap ke input berubah ke. Okey, tak apa, kita KIV dulu soalan ni. Sekejap lagi saya tanya balik tau. Berubah. Okey, tak apa, kita belajar dulu apa benda jangka masa pendek ni, jangka masa panjang tu sekejap lagi. Nanti kita balikkan soalan. Sekarang kita nak tengok output pula. Okey, output pula. Okey, tolong baca output ni apa? Sikit je. Diam je semua. So baca pula. Saya cakap semua. Okey, baca. Siapa nak baca? Barang atau proses pengeluaran. Okey, terima kasih. Okey, barang output ni adalah barang ataupun perkhidmatan yang dihasilkan. Jadi kita dah proses-proses guna input. Okey, kita dah keluarkan barang dan perkhidmatan. Barang dan perkhidmatan tu adalah sejenis output. Okey. Ada barang perantaraan atau barang akhir. Okey. Kita tengok pula barang perantaraan ni apa kan? Barang akhir ni apa? Okey. Barang perantaraan ni barang yang akan digunakan untuk proses pengeluaran seterusnya. Okey. Contohnya macam, contohnya macam tepung. Okey, kita nak kira tepung. Hasil kan? Barang perantaraan. Tepung tu kita tak terus balik makan. Kan? Balik makan, tepung tu kita kena proses lagi sekali. Mungkin kita nak buat roti ke, kita nak buat kek ke. Sebab tu kita barang. Sebab dia bukan barang yang boleh terus digunakan oleh pengguna apabila kita beli. Okey, barang akhir tu pula. Okey, ni barulah yang boleh digunakan terus oleh pengguna. Okey, maksudnya bila kamu beli, kamu dah boleh terus guna. Kamu dah tak perlu nak proses dia lagi, buat pengeluaran lagi ke apa. Kamu dah macam kek lah. Okey, kamu pergi kedai, kamu beli kek, kamu terus balik makan kan. Tak ada pun kamu balik daripada beli kek, kamu nak proses lagi, nak buat apa lagi. Tak tahu lah kan. Sebab tu kita panggil dia barang akhir. Okey, boleh faham tak? Barang perantaraan dengan barang akhir ni. Kita semua okey. Fairuz okey Fairuz?
Okey, bagus. Terima kasih. Okey. Itulah output kan. Kamu ingat output ada dua je. Barang perantaraan ataupun dia barang akhir. Okey. Ini yang kita nak tengok tadi tu. Jangka masa pengeluaran. Okey. Pengeluaran kan. Jangka masa pengeluaran ni adalah dia bukan berdasarkan berapa bilangan tahun tertentu upayaan sesebuah firma mengubah kuantiti input tetap dalam proses pengeluaran. Okey, kita nak tengok sama ada pengeluaran tersebut boleh tak ubah input tetap dia ataupun dia tak boleh, dia akan ada juga input tetap. Dia bukannya, okey, kalau kamu tengok jangka masa pengeluaran ni bukannya masa yang diambil untuk mengeluarkan sesuatu barang ke, bukan. Okey, ataupun berapa tahun bilangan syarikat itu ditubuhkan pun bukan. Okey, jangka masa pengeluaran ni kamu kena ingat dia adalah keupayaan. Okey, keupayaan sesebuah firma tu dia nak ubah kuantiti input dia. Kuantiti input tetap dia kan dalam proses pengeluaran. Okey, dia bukan bilangan tahun ataupun berapa tahun kilang tu ditubuhkan ke pun bukan. Okey, kita tengok jangka masa pengeluaran kita ada dua, iaitu jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Okey, mari kita tengok beza antara jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Okey, ni jangka masa pendek. Okey, jangka masa pendek pengeluaran merujuk kepada suatu tempoh apabila wujud sekurang-kurangnya satu input tetap dalam pengeluaran. Satu input tetap. Maksudnya kat sini, kalau kamu tengok pengeluaran tu kan, dia ada input tetap, dia janji dia ada input tetap kan. Itu maksudnya dia beroperasi dalam jangka masa pendek. Okey, mari tengok lagi. Okey, tolong saya baca seorang. Siapa nak baca? Hello? Merujuk kepada suatu tempoh apabila wujud sekurang-kurangnya satu input tetap dalam pengeluaran. Yang bawah tu dah nampak ke? Yang Nampak? Firma tidak dapat menyesuaikan tingkat pengeluaran atau mengubah kepastian pengeluaran mengikut kehendak pasaran. Okey, terima kasih. Okey, ni firma. Okey, dalam jangka masa pendek kamu kena tahu firma tidak dapat menyesuaikan tingkat pengeluaran atau mengubah kapasiti pengeluaran mengikut kehendak pasaran. Maksudnya kalau pasaran nak banyak, dia tak boleh pengeluaran dia mengikut kapasiti ataupun mengikut kehendak pasaran. Okey, tingkat output hanya dapat diubah. Okey, kalau sebuah firma tersebut nak tingkatkan output dia, dia hanya dia dapatlah mengubah dengan mengubah kuantiti input berubah. Okey, dia akan dapat ubah dengan input berubah dia. Okey, tak apa, kalau tak apa saya terang lagi. Okey, contohnya macam bilangan buruh boleh ditambah untuk meningkatkan pengeluaran. Okey, sebagai contohnya kan, macam tadi kan mesin jahit tu, kita nak keluarkan pakaian kan. Okey, tiba-tiba ada satu persatuan nak buat baju kan, nak bagi baju ke apa, nak buat baju, jadi dia tempahlah dekat satu firma ni. Lepas tu dia nak sampai 10,000 kan contoh. Masa pendek ni, firma tersebut tak boleh nak ubah ataupun tak boleh nak sesuaikan keluaran dia mengikut kehendak tu. Kalau dia nak pun dia boleh lah tambah buruh, tapi ada benda yang dia tak boleh tambah. Contohnya kalau dia tak boleh nak tambah mesin kan, dia tak boleh tambah mesin, dia hanya guna mesin yang sama tu lah. Kalau mesin tadi, dia kena guna 6 tu je. Sebab apa? Dia tak boleh nak sesuaikan dengan kehendak pasaran, tapi dia hanya boleh ubah. Itu maksudnya dia beroperasi dalam jangka masa pendek. Okey, sebab apa dia kalau dia nak ubah pun dia boleh ubah. Okey, apa pula yang berlaku kepada jangka masa panjang? Okey, dalam jangka masa panjang pengeluaran merujuk kepada suatu tempoh apabila semua input yang digunakan dalam proses pengeluaran adalah input berubah. Okey, itu beza. Jadi masa panjang semua input yang digunakan adalah input berubah. Okey, kamu kena ingat kalau panjang semua input berubah. Kalau dalam jangka masa pendek tetap ada input berubah. Okey. Kalau dalam jangka masa panjang ada input tetap tak?
Okey, so dalam jangka masa panjang ada input tetap tak? Tak apa. Jawab je. Betul ke sama-sama? Betul. Panjang. Kita kata kat sini. Okey, ada input tetap tak dalam jangka masa panjang? Tak ada. Kamu rasa ada input tetap tak? Pandai betul tu. Okey, dalam jangka masa panjang kita tak ada input tetap. Semua input berubah. Okey, sebab apa? Okey, bagi tahu sebab apa kan? Prima dapat mengubah output dan keupayaan semua input yang digunakan. Maksudnya kat sini dia tak ada input tetap. Kalau kamu kata tadi mesin tu input tetap kan? Tapi bagi firman ni, okey tiba-tiba dia dapat permintaan yang tinggi kan? Macam tadi dia dapat dia masih nak menggunakan 6 mesin. Jadi kalau firma jangka masa panjang ni dia boleh ubah input tetap dia. Ubah input tetap tu tak adalah jadi input tetap. Kata dalam jangka masa panjang ni semua input yang digunakan adalah input berubah. Yang tinggi dia akan tambah lagi mesin. Okey, tambah daripada 6 jadi 60 ke, jadi 16 ke, macam tu. Dia buat input tetap, maka tak ada lagi lah input tetap berubah. Okey. Firma dapat menambah modal. Macam ni lah contoh kan. Dalam firma jangka masa panjang ni, dia boleh tambah modal, dia boleh tingkatkan skala pengeluaran, dia boleh tingkatkan teknologi, produktiviti. Sebenarnya bila dia tingkat-tingkat ni dia telah merubah perkara-perkara dalam pengeluaran dia. Itu beza dia. Okey, kamu kena ingat. Dalam jangka masa panjang berubah, dalam masa panjang ada input berubah sahaja. Okey? Okey, semua boleh faham? Boleh? Ada soalan? Dia ada soalan tak? Tak tanya apa benda cikgu input tetap, input berubah. Sat tetap, sat berubah. Pening ke? Faham? Hello? Faham. Faham? Sofia? Boleh cikgu. Okey. Terima kasih. Okey, kalau faham kita tengok ni. Kita tengok. Okey, sekarang saya nak kamu kita tengok ni nah. Ini input-input yang digunakan dalam pengeluaran perabot. Okey, dalam pengeluaran perabot. Kita tengok nah. Okey, terima kasih. Okey, dalam pengeluaran perabot. Dalam pengeluaran perabot ni, kita andaikan pengeluaran perabot ni dalam jangka masa pendek. Maksudnya dalam pengeluaran perabot ni ada input tetap dan input berubah kan, sebab dia dalam jangka masa pendek. Okey, siapa nak cuba yang pertama ni? Okey, dia kenal pasti je dia input tetap ke input berubah. Mesin gergaji piring, bangunan kilang. Nak cuba yang pertama ni. Tiga. Input tetap. Apa tu input tetap? Betul. Kalau bangunan kilang? Berubah. Bangunan kilang. Tetap ke berubah? Tetap. Bagus. Okey, papan? Tetap. Nak buat perabot ni, papan berubah kan? Nak buat perabot kena ada papan. Papan boleh ke kita guna? Kalau kita buat 10 papan ataupun kayu yang sama. Contohnya kita nak buat 10 dengan 20. Adakah papan ataupun kayu yang kita guna atau batang juga? Ataupun kita Berubah. jadi dia adalah papan berubah kan, sebab kalau kamu nak buat 10 perabot dengan 15 perabot, kuantiti papan atau yang kayu digunakan tu tak sama, kuantiti yang sama. Okey. Jadi papan adalah input berubah. Okey, kita tengok yang kedua ni pula. Kuasa elektrik,
kerani, pengurus pentadbiran. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Berubah. Kuasa elektrik. Cuba. Kuasa elektrik. Okey, betul. Kuasa elektrik berubah. Betul. Kerani? Berubah juga. Kerani, betul ke kerani berubah? Kerani Tetap. Tetap. Okey, tetap. Tetap. Okey, pengurus pentadbiran? Tetap. Tetap. Okey, betul. Maksudnya kat sini kan kalau kamu macam nak lebih faham kan, kamu tengok macam ni. Kalau elektrik kan kamu nak guna mesin kan. Kalau kamu guna mesin nak buat perabot untuk 2 perabot je, mungkin kamu akan gunakan elektrik dalam masa 10 jam je. Kalau kamu nak buat 10, mungkin 20 jam. Maksudnya dia berubah. Tapi kalau kerani ni kan, kerani yang duduk 10 perabot pun kerani yang sama je. Kalau order 20 perabot pun kerani tu juga, tak ada pun. Kalau kamu nak tambah 20 perabot pengeluaran, tiba-tiba nak kena ambil kerani baru kan. Itu macam tak perlu. Sebab apa? Ni adalah jangka masa pendek kan saya cakap tadi. Jadi benda-benda yang kita tak perlu tambah tu, tak perlu berubah tu, kita tak akan tukar lah dia. Faham tak? Okey, kita yang seterusnya pula ni. Ada 3 lagi. Buruh pengeluaran, tapak kilang, lori. Buruh. Siapa nak cuba? Buruh tetap. Buruh pengeluaran. Kamu ingat buruh pengeluaran? Buruh Okey, buruh pengeluaran berubah lah. Okey, kalau sebab apa? Sebab keluaran banyak, kita akan tambah buruh. Sejak tadi kan, buruh je yang buruh akan ditukar dalam kalau dalam jangka masa pendek ni, kalau peningkatan pengeluaran kita akan tambah buruh. Okey, tapak kilang. Tetap. Tapak kilang. Okey, pandai. Okey, tapak kilang tetap. Lori? Berubah. Lori berubah. Okey, lori ni tetap jugalah. Lori tetap. Okey, sebab kita tak tukar lah lori ni. Okey, lori ni boleh tetap. Sebab apa? Sebab bila kamu nak pergi hantar perabot kan, kalau boleh 10 tak lagi sekali, kayaknya terjadi dua kali penghantaran. Okey, kalau kamu kita takkanlah nak tambah lori ni, contohnya tiba-tiba hari ni 10 je kita guna 1 lori kan, tiba-tiba tambah pengeluaran 20, kamu nak beli lori kan untuk hantar, macam tak masuk akal kan. Jadi lori ni tetap. Okey, kalau kita tak keluarkan pun lori tu tetap ada dekat kamu punya kilang. Kita tak ada pun bulan ni tak mengeluarkan, kita pergi jual lori kan, tak ada kan. Itu sebab last accountant, kayu dengan cat. Okay, saya nak cuba. Ni senang ni, accountant ni macam kerani juga tadi. Konsep dia. Okay. Accountant apa? Berubah. Berubah. Okay, accountant. Tetap. Accountant? Okay, accountant Tak. tetap. Okay, Kayu berubah. okay, betul. Cat? Berubah. Okey, itulah accountant tetap. Kayu ni akan berubah lah mengikut berapa keluaran yang kamu nak gunakan. Cat pun akan berubah. Kalau guna 1 tin untuk 1 perabot, takkan ada 2 tin bukan nak guna 2 perabot bukan nak guna 1 tin kan. Tak cukup, sebab itulah cat ni adalah yang okey, sekarang dah habis. Kita nak cuba uji kefahaman kamu. Okey, macam hari tu kan, kita main game lah pembelajaran pada hari ni. Okey, kamu tengok dekat sekejap sambil-sambil saya nak buka ni, kamu boleh lah kan apa input tetap, apa input berubah, macam mana jangka masa pengeluaran.
masa pendek ni, dalam jangka masa pendek ada kedua-dua. Okey, dalam jangka masa panjang ada satu je, iaitu input berubah. Dia tak ada input tetap. Okey, sekejap lagi saya bagi dekat tu link. Okay, cuba tengok ni. Okay, kamu tengok dekat bahagian chat tu kan saya ada baru tekan link tu untuk quiz. Okay, Sofia dah masuk. Okay, cepat-cepat. Okay. Adriana. Mana lagi? Okay, fine. Okay, cepat-cepat. Saya tunggu kamu. Tunggu semua kawan-kawan kamu masuk dulu, okay? Mana lain-lain, cepat. Yang lain ada masalah ke? Mana tak masuk-masuk ni? Ke tak boleh masuk? Aku ada 3 ni. Ada 3 baru. Okey, 4 lagi. Tak ada berapa orang ni kat sini? Tak ada. 13 orang lagi. Okey, 5 Aiman lagi. Kejap ya. Slow-slow. Aku 5 orang. Adila. Mana lagi? Okay, tunggu 10. 10 sekurang-kurangnya baru saya start. Mana lagi ni kawan-kawan banyak ni kat sini. Saya share dekat ni juga lah.
Lapan. Lapan. Sembilan. Satu lagi. 10. Cukup 10. Kita start Okay. Dah besar. Tajuk Aimul. Sofia dah pergi ke depan dah. Okay, cepat-cepat. Lagi Sofia. Anisha. Okey, Amisha dah sampai. Hanis dah sampai. Okey, dapat. Saya kita tunggu kawan-kawan kita bagi habis dulu. Okay, sikit lagi. Dah 3 orang dah sampai. Adila pun dah sampai. Cepat, cepat. Okay. Ana sampai tu sekejap. Tunggu kawan kita dulu. Okay, semua dah habis kan? Okay, mari kita tengok keputusannya. Keputusannya. Sekejap. Kira-kira. Sekejap ya.
share balik. Okey, kita boleh tengok ni kan. Okey, tanda. Okey, yang pertama Amisha, yang kedua Hanis, yang ketiga Sofia. Okey, tanda ketiga-tiga tu. Okey, sekarang kita tengok. Okey, sebelum kita ni kan, kita tengok dulu soalan mana yang soalan mana yang masalah. Okey, kita tengok kat sini. Kalau kau boleh nampak. Okey, kat sini berkaitan dengan ada tak yang betul semua ni? Okey, kita tengok. Sekejap ya. Sorry. Kita tengok yang tersilap tekan apa ni kan, kembali. Okay, apakah objektif firma swasta? Okey, yang kita belajar tadi kan, objektif firma swasta ni adalah untuk okey, tengok dia semuanya jawapan betul lah. Okey, memaksimumkan keuntungan. Okey, tak ada meminimumkan keuntungan ni bukanlah objektif firma swasta. Okey, tak ada pun, kita tak belajar pun meminimumkan keuntungan. Okey, untuk objektif firma swasta adalah memaksimumkan keuntungan. Okey. Tengok ni, mereka merupakan faktor pengeluaran. Okey, kecuali kan apa ni bukan faktor pengeluaran. Okey, buruh tanah. Okey, sebab apa salah ni? Sebab buruh tanah modal usahawan tu adalah faktor pengeluaran lah. Okey, kecuali ni pun salah kan. Usahawan tu faktor pengeluaran kan. Kita belajar 4 tadi kan. Okey, seterusnya ni. Input tetap hanya berlaku dalam pendek. Okey, dalam jangka masa pendek sahaja kan. Kita belajar tadi kan, input tetap hanya ada dalam jangka masa pendek. Okey, untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang ni adalah input berubah. Okey. Okey, tepung. Tepung ni apa? Tepung merupakan, tepung bukan barang akhir. Sebab apa bukan barang akhir? Sebab, barang perlu ni kita tak belajar kan? Kita hanya belajar barang perantaraan dan juga barang akhir. Jadi tepung ni adalah barang perantaraan. Dia bukan barang akhir. Okey, sebab apa? Sebab bila kita beli tepung, kita tak ada balik-balik terus makan tepung tu kan? Kita balik, kita kena proses dulu nak buat kuih ke, nak buat cucuk ke, buat kek ke kan? Sebab tu dia bukan barang akhir. Okey, yang terakhir, jangka masa pengeluaran merujuk kepada keupayaan sesebuah firma mengubah kuantiti input tetap dalam proses pengeluaran. Okey, dia bukan masa yang diambil. Okey, ni salah tau. Bukan masa yang diambil untuk menghasilkan barang ni. Ni kan saya cakap bukan tadi tu kan. Dia juga bukanlah proses menggabungkan faktor pengeluaran ni. Tu apa pengeluaran kan? Firma yang menggabungkan faktor pengeluaran. Okey. Tu soalan-soalan kuis tadi lah. Okey, sekarang kita dah di penghujung kelas kita lah kan. Okey, jadi saya ada latihan pengukuhan. Okey, nanti saya akan bagi latihan pengukuhan tu dekat WhatsApp group. Okey, sekarang kan ada lagi kan masa kelas kita ada dalam 18 minit, 15 minit macam tu sebelum kelas kamu yang seterusnya. Okey, kamu bolehlah tengok dulu latihan tu, okey, buat ataupun terus nak buat ke, okey, ada soalan. Sikit je soalan, okey, jadi kamu tengok soalan saya hantar ke grup WhatsApp. Okey,
kamu buat je soalan tu masa yang ada ni. Nanti kita akan bincangkan dalam kelas yang seterusnya kan, kelas hari Khamis ni. Okey, sebelum kita tamatkan pembelajaran kita pada hari ni. Okey, ada siapa-siapa ada soalan tak? Ada? Okey, kalau kamu ada soalan. Okey, sebagai tak ada kan. Okey. Okey, yang lain pun saya harap tak ada lah. Okey, saya nak seorang. Siapa boleh? Siapa nak bagi tahu saya apa yang dia belajar hari ni? Seorang, wakil je. Sebelum kita tamatkan kelas hari ni. Siapa nak bagi tahu? Apa Firma. kita belajar? Okey, Dengan- Firma, betul Fairuz. Apa lagi Fairuz? Pengeluaran. Tidak. Okey, betul lah. Okey, betul. Pandai tu Fairuz. Okey, siapa ingat lagi kita belajar firma tadi ada berapa? Firma tadi ada berapa? 2. Wah, betul. Pandai Fairuz. Apa dua tu Fairuz? Firma awam dan firma swasta. Okey, betul lah tu. Kita ada firma awam, firma swasta. Okey. Yang lain pula, siapa lagi? Yang lain kita belajar apa lagi selain firma? Okey, input. Input ada 2 juga. Input apa tu? Input tetap dengan input berubah. Okey, pandai Hanis. Betul tu, kita ada 2 input tetap, 2 input berubah. Itulah yang kita pelajari pada hari ini dah kan. Cara-cara proses pengeluaran, ada input, ada output. Okey, jadi saya harap kamu bolehlah kamu fahamlah apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, sebelum kita tamatkan kelas, jangan lupa kan saya dah bagi tahu nanti saya akan bagi latihan kan. Nanti kamu jawab soalan latihan tu, lepas tu nanti kita akan bincangkan bersama-sama untuk kelas seterusnya. Dan jangan lupa buat nota juga kan, nota-nota yang kita belajar hari ini jangan lupa catat. Okey, sebelum kita tamatkan kelas hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Okey, saya rasa setakat itu dulu kelas kita pada hari ini. Okey, terima kasih yang telah join kelas kita hari ini. Okey, kamu mungkin ada yang tak makan lagi. Okey, dah boleh pergi makan. Okey, solat. Lepas tu nanti kan ada kelas kan sebelum ni, selepas ni. Okey, terima kasih untuk yang join hari ini. Itu je setakat ni. Okey, jaga diri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.